Biasa kita dengar pesanan taqwa ni ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada setiap kali kita hadiri istimak ataupun himpunan mingguan setiap hari Jumaat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betapa pentingnya taqwa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga ia menjadi rukun yang paling penting sekali dalam setiap himpunan Jumaat di dalam khutbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala sebut, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Kalau kita mengaji bahasa Arab, man tu dia panggil adat syarat. Adat syarat ni dia ada fi'il syarat, dia ada jawab syarat. Wa man yattaqillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang bertakwa kepada Allah, kalau berhenti sekat tu tak faham, dia mesti kena ada jawab bagi man. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Pastilah tu jawapan dia. Pastilah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah itu makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala akan merezekikan dia daripada punca yang dia tidak sangka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat ini kerap kali orang gantung di rumah, di kedai orang gantung juga. Dia bukan benda gantung semata-mata, tapi dia ialah sesuatu yang praktikal, mesti kena buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nak murah rezeki, lepas sembahyang baca 7 kali. Pagi ni insya-Allah saya nak menyampaikan amanah-amanah afiat, untuk afiat laju, selaju-lajunya, sebab kita nak memacu ekonomi ummah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia taqwa? Taqwa Nabi kata macam ni, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Taqwa di sini kata Rasulullah. Nabi ulang 3 kali. Taqwa itu apa dia? Imtithal awamirillah, menjunjung tinggi titah perintah Allah. Wajtinabu nawahi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Itu makna taqwa. Itu makna taqwa. Semua titah perintah Allah junjung tinggi, maknanya besar titah perintah Allah. Semua yang Allah larang jauhkan, maknanya besar juga yang dilarang oleh Allah. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqwa ialah dalam hati, iaitu perasaan. Perasaan yang duduk dalam hati kita, masalah sayyidina Muhammad. Semua yang Tuhan suruh besar, semua yang Allah larang besar. Maknanya kita tak sanggup meninggalkan yang Allah suruh, dan kita tak sanggup melakukan yang Tuhan larang. Perasaan ni, hak ni kalau ada, menyebabkan akan terlahir di anggota kita kebaikan, dan zahir di anggota kita menjauhi kejahatan. Sallallahu alaihi wasallam. Hak ni modal besar kepada kita nak melakukan, nak buat apa sesuatu dalam hidup ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khusus dalam perniagaan. Dalam niaga ni, ingat, orang berniaga ni, kalau dia silap hari bulan,
dia ada dalam kepala otak dia, dia nak tipu orang, dia nak ambil kesempatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di dalam peluang yang dia boleh diambil. Orang Islam dia maju pakai agama, orang bukan Islam maju tinggalkan agama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebagai contoh, pasal apa Barat maju hari ini? Barat maju hari ini sebab mereka tinggalkan agama. Tinggalkan agama di gereja. Pemerintahan bagi pada raja. Pisah di antara kehidupan dan agama. Maka lahirlah satu ajaran yang dipanggil sekularisme. Umat Islam pasal apa mula jatuh? Sebab umat Islam mula meninggalkan agama. Jadi kita pun nak tiru juga cara Barat, cara orang putih, cara Eropah. Sallallahu alaihi wasallam nak pisah di antara agama dan kehidupan. Dalam negara dia kena pakai kapitalis, sistem kapitalisme. Sistem kapitalis, sallallahu alaihi wasallam dia kena pijak orang untuk dia naik. Macam juga contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pembelajaran di public speaking. Orang nak ceramah ni, kalau dia pakai formula Barat, dia kena dia macam ni. Bila nak ceramah, kita kena anggap semua orang bodoh, kita yang pandai. Baru boleh ceramah, dia kata. Betul tak? Tak betul. Cara Islam, bila mana kita nak ceramah, kita kena anggap dalam kumpulan yang dengar ni mesti ada yang pandai daripada kita. Kalau macam tu, apa kisah kita bercakap? Kalau salah, nanti ada orang tengok. Itu cara Islam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam perniagaan ni ramai orang tipu. Orang berniaga, dia mesti cari jalan macam mana dia nak untung. Jadi untung tu banyak pendekatan yang dia buat, dia tipu orang. Pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar dia rajin keluar malam mendekati rakyat dia. Dia hampiri rumah-rumah yang masih lagi berlampu. Dalam banyak-banyak rumah yang berlampu tu, masalah Sayyidina Muhammad, berarti mereka masih tak tidur malam. Yang dia hadapi, dia dekati rumah ni, rupanya dalam rumah tu ada orang dalam rumah tak tidur lagi, mereka jual susu. Mereka tengah duk isi susu dalam bekah. Kena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala pada ketika tu, waktu Sayyidina Umar dekat dengan rumah ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia dengar waktu tu tepat-tepat satu orang ibu ditolong oleh anak dia mengisi susu dalam bekah masalah Sayyidina Muhammad. Waktu tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, si mak ni kata ke anak, susu tu tambah ayak sikit, susu tu tambah ayak sikit. Kata anak dia, pasal apa mak? Kan Sayyidina Umar tak bagi, kan Amirul Mukminin tak bagi. Jadi Sayyidina Umar sebagai pemimpin, nama dia Khulafaur Rasyidin, pemimpin yang membimbing umat Sayyidina Muhammad, dia peringat orang yang jual susu jangan campur dengan ayak. Sayyidina Muhammad ketika tu kata anak dia, bukankah Amirul Mukminin tak bagi mak? Hang betul lah nak oi, bukan dia ada sini duk luar Sayyidina Muhammad, bukan dia ada sini, mana dia tahu. Apa kata anak dia? Allah mana mak? Fa'aina Allah, Tuhan di mana? Nampak tak takwa? Takwa ni dia tak berani buat yang Tuhan larang. Takwa ni dia hanya nak buat yang Tuhan suruh. Akhirnya Sayyidina Umar kata, ya Allah, alhamdulillah. Pasal apa dia kata alhamdulillah? Pasal apa dia syukur? Sebab ketakwaan dia menjadikan rakyatnya bertakwa. Sebab tu Nabi sebut, an-nas ala dini mulukihim
Sahabat Sayyidina Muhammad, manusia ikut agama raja mereka. Jadi subhanallah, sahabat Sayyidina Muhammad, maka alhamdulillah saya yakin yang jadi kelompok pertemuan dan susunan atur ni sebab presiden kita orang yang sangat bertakwa, sahabat Sayyidina Muhammad. Maka takwa ni yaj'al lahu makhraja, Tuhan bagi jalan keluar pada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh PKP, orang yang bertakwa pastikan Allah bagi jalan keluar ada. Pasal apa PKP jadi musibah kepada banyak orang? Sebab banyak orang tidak benar-benar takwa dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, takwa sangat penting. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam satu hadis Nabi sebut, man ghasyana falaysa minna. Siapa tipu kami, dia bukan di kalangan kami. Kami itu siapa? Umat Islam. Man ghasyana, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Siapa tipu umat Islam, siapa tipu orang Islam, falaysa minna, dia bukan daripada kalangan kami orang Islam. Berarti apa? Nabi tak mengaku umat dia. Okey. Kadang-kadang kita bukan nak tipu sesungguhnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi oleh kerana takwa tu tak kemai, waktu tak ada orang tu demai. Kadang-kadang kita kata kalau tak ambil rugi. Bisikan tu bisikan siapa? Syaitan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ataupun macam ni, duit aku ke duit siapa ni? Faham tak? Duit aku ke duit siapa? Kalau aku tak ambil duit ni habis rugi lah. Ni bukan sikit ni, ni ribu ni. Contoh, menari masjid, dia pegang duit masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia bawa duit dia juga, buh dalam poket kanan ni. Nak beli, sekali nak beli apa-apa kot jalan tu. Sallallahu alaihi wasallam. Nak keluar masjid, orang suruh, haji, ni duit apa ni moral ni, ni haji, ni duit buka puasa ni haji, ni duit infak ni. Dalam banyak duit dia buh, dia tahulah hal ni dia duk sallallahu alaihi wasallam duk konsisten dengan apa ni cara dia. Belah kanan ni poket untuk duit dia, hak ni duit masjid, apa-apalah. Tapi dalam banyak orang bagi tu, dia terbuh dalam sallallahu alaihi wasallam Muhammad poket duit dia. Lepas tu dia pening dah, dia pening jadi selaru dah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, campur dah. Waktu tu tuan-tuan, banyak orang tak berani nak buat. Ambil duit yang campur tu, bagi kat masjid, bagi kat hak lain. Jangan ambil. Tak ramai orang berani buat, tak ramai orang boleh buat. Itu dia panggil wara'. Sallallahu alaihi wasallam. Wara' mana apa? Alladhi qama ala hududillah, orang yang berdiri di atas landasan Tuhan. Contoh, Imam Ahmad. Siapa tak kenal Imam Ahmad? Imam dalam mazhab Hanbali. Imam Ahmad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, qiyamul lailnya 300 rakaat, mayang duhanya 500 rakaat. Dia peniaga, dia berniaga, dia ulama yang berniaga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pagi-pagi dia pergi kedai, dia atok, dia jual kain. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia atok, dan dia atok, dia urus hari ni begini. Jadi yang bantu dia, pembantu dia. Dia bukan tunggu nak jual kain tu, dia atok orang berniaga. Dia pergi mengajak. Sallallahu alaihi wasallam. Petang baru dia mai. Dia tinggal kedai dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia pergi masjid. Di masjid dia mengajak, dia jumpa orang jumpa dia baca kitab. Kalau ada soalan orang tanya, dia bagi fatwa begitu. Petang main kedai. Begitulah hari-hari.
Satu hari masalah Sayyidina Muhammad, di antara kain-kain dia tu ada satu gulung kain tu koyak. Dia pun dah pesan, dia pesan dapat dekat bantu, dia kata kalau orang mai beli kain ni kena hang bagi tahu kain ni koyak. Masalah Sayyidina Muhammad. Dan harga kain dia begini, tak boleh sama dengan kain lain sebab kain ni koyak. Baik Maulana Syekh, masalah Sayyidina Muhammad. Akhirnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia pergi ngajar. Petang dia mai. Petang mai tu mai ambil duit. Mai ambil modal, untung, upah. Salah Sayyidina Muhammad. Hari tu bila dia mai, dia tanya salah Sayyidina Muhammad, mana hari ni? Pembantu dia pun bagi dia modal hari tu, untung dia begini. Sekian. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, dia tanya, kain tadi ada orang beli tak? Kata bantu dia, ada Maulana Syekh. Han jual harga berapa? Allah, Maulana Syekh lupa. Abang kata lupa. Soalan perkara yang keluar daripada mulut dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah dah. Salah Sayyidina Muhammad. Musibah dah. Pasal apa? Duit dia dah bercampur dengan yang haram. Man ghasyana falaysa minna. Tuan-tuan, apa dia buat? Hari tu untung pun tak ambil, modal pun tak ambil, semua sedekah. Salah Sayyidina Muhammad. No? Satu. Yang kedua, pembantu tu kena pecat. Pasal apa? Kerja dengan hang ni bahaya aku. Faham tak? Boleh memasukkan aku dalam neraka. Bahaya hang ni. Dia begitu yang dipanggil taqwa. Tak berani. Kalau bukan hak kita, tak ada. Semua bagi. Jatuh kita nak dalam afiat. Semua orang warak dan taqwa kemah dalam hati. Salah Sayyidina Muhammad. Maknanya kita ambil hak kita ya. Bila mana kita dah celaru, hakku hak siapa? Tak ada, semua hak bagi ke Allah balik. Bersihkan balik duit. Duit ni masalah Sayyidina Muhammad, kalau tak campur dengan haram pun syubhah. Dah cukup pendapatan kita dah tak elok. Bagaimana cara kita nak memperelokkan pendapatan? Cara waraknya bagi semua, bersih balik. Ada Sayyidina Muhammad. Rugi tak? Segi otak kata rugi, tapi segi agama kata untung. Pasal apa? Dia nak jadi lingkup betul tak tu? Kita katalah rugi, Allah rugilah tak ambil. Sebenarnya ambil itulah rugi. Dia akan merudum macam tu. Ada satu orang, dia ni penternak kambing yang paling berjaya di negeri Pahang satu masa. Jumpa saya di Kuala Lumpur, dia kata, Ustaz, salah Sayyidina Muhammad, Ustaz nak tak kandang kambing saya? Saya kata, nak, saya ingat dengan kambing rupanya kandang saja. Salah Sayyidina Muhammad. Tak apalah. Dalam cerita tu, salah Sayyidina Muhammad dia cerita, kambing dia mencecah 600 ekor. Dan sangat berjaya. Cerita ada kambing dia ni yang Tuhan jadikan ujian kat dia. Kambing ni, siapa belah kambing dia tahulah. Saya pun bersama juga orang-orang yang ada pengalaman belah kambing. Kambing ni dia jangan gabra ya. Bila dia gabra dia boleh mati. Dia boleh mati. Cerita dah hamba Allah ni, dia kambing ni kadang-kadang dia naik kurak apa semua ni, dia ada ubat dia. Semua ubat tu. Atau penyakit-penyakit lain lah. Tapi kawan yang menega ni, kawan yang belah kambing ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia nak kurang kos. Waalaikumsalam. Dia nak kurang kos spray tu, dia beli hak murah. Bila beli hak murah, masalah Sayyidina Muhammad, sembok di kambing terkejut. Ni bau apa ni?
Jadi dia terkejut, dia tak pernah bau macam tu. Dia pening. Akhirnya jatuh. Jatuhnya bukan jatuh mati. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu kawan dia sebelah tengok dia tu, hang jatuh pasal apa? Kawan tu pula jatuh mati. Akhirnya mati. Dia kata daripada 7 pagi sampai 7 esok semua 600 mati. Salah Sayyidina Muhammad. Habis mati 600 ekor. Dia main pagi macam ni, dia duduk terjelepuk di atas tanah macam budak bodoh menangis. Macam budak 600 ekor mati. Salah Sayyidina Muhammad. Tapi orang ni dia muhasabah. Dia cek pasal apa punca dia. Dan Tuhan ni, wa ma rabbuka bizzallami lil abid. Allah tak zalim hamba dia. Yang zalim kita zalim kita sendiri. Akhirnya cek tengok sepupu dia duduk Singapura. Sepupu kata, abang, hang nak tak Salah Sayyidina Muhammad? Nak tak? Dia nak orang panggil apa? Melabur. Ni aku nak labur ke hang ni. Hang nak tak? Nak ah. Rupanya Salah Sayyidina sepupu dia ni, dia ambil duit bunga bank tu. Dia labur duit tu. Tu punca dia. Habis lingkup. Sebab itu masalah yang berkait dengan haram ni jangan buat main. Jangan sayang duit. Bagi semua, bersih balik. Jangan pandang tak penting. Lebih lagi dalam perkara riba. Kalau riba ni fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Salah Sayyidina Muhammad. Allah kata izinkan, tu dia panggil lemah lembutnya Allah. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Izinkan peperangan daripada Allah dan Rasulnya. Ada orang Islam dia kata rugilah tak ambil riba, orang kafir ambil. Sebenarnya itulah punca kehancuran kita. Sebab tu orang kita semua ni, masalah Sayyidina Muhammad, jangan terlibat dengan ekonomi konvensional. Kad kredit, kad bank, apa-apalah, jangan sama sekali ada kad tu dalam dompet tuan-tuan. Bahaya. Salah Sayyidina Muhammad. Walaupun kita kata kita bayar on time Ustaz, pun macam tu, kita dah terlibat dengan ekonomi riba. Bahaya. Tak maju lah macam mana pun. Jangan adalah afiat ni penyebab kepada kegagalan sampai ke puncak. Boleh? Jadi kalau ada istighfar minta ampun kat Tuhan, bagi balik lah. Jangan, bahaya kita. Jangan jadi orang yang menyekat kejayaan kita semua. Allah SWT. Jadi di mana kepentingan kita? Doa. Orang yang makannya haram, pakaiannya haram, macam mana nak dimustajabkan doa dia? Kita harap kita semua ni dalam 170 orang, dalam 200 orang, semua doa mustajab. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau makannya haram, dalam hadis sebut, macam mana Tuhan nak kabul permintaan dia? Ma'kuluhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Makan haram, minum haram, pakaian haram. Sebab innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Salah Sayyidina Muhammad. Allah itu maha baik, dia tak menerima melainkan yang baik juga. Dia cukup seorang. Kalau seorang je doa tak mustajab, Tuhan tolak habis. Satu masa zaman Nabi Allah Musa. Zaman Nabi Allah Musa berlaku satu kemarau panjang. Nabi Allah Musa pun keluar ke padang, doa pada Allah, minta Allah turunkan hujan, mayang sunat istisqa. Nabi Allah Musa ni kalimullah dan Rasul, bercakap dengan Tuhan secara mutlak, Allah terima. Dia kalimullah, Rasul yang bercakap dengan Tuhan. Dia pun angkat tangan berdoa, masalah Sayyidina Muhammad, doa panjang dia berdoa, tak ada riak-riak nak hujan. Bahkan panas tetap panas.
Akhirnya dia tanya Tuhan, ya Allah Tuhanku, salah apa permintaanku? Tak mana tak kena aku? Sampai engkau tak kabulkan permintaanku. Allah kata kat Nabi Allah Musa, ni cerita guru kami, Ustaz Fadil Nur, Almarhum Ustaz Fadil Nur. Dia cerita. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Allah, dalam ramai-ramai kaum engkau tu wahai Musa, satu orang ni dia salah dengan aku, tak lepas lagi. Dia berdosa dengan aku, tak lepas lagi dengan aku. Dialah sebab daripada semua menerima kesan doa tak dimakbulkan. Akhirnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi Allah Musa kembali menghadap pada kaum dia dan tanya, siapa di kalangan kita ni yang masih belum selesai dengan Tuhan? Bangkit. Yang masih belum selesai dengan Tuhan, maknanya berdosa dengan Allah dan masih belum bertaubat. Satu hamba Allah ni, dia kata, kalau aku bangkit habis aku, malulah aku, orang pekat tahu semua. Waktu tu dia tunduk, dia menangis, dia mohon ampun pada Allah, dia bertaubat. Nabi Allah Musa kata, sallallahu alaihi wasallam, baik, kalau tak orang aku tak apa, kita berdoa lagi sekali. Doa lagi sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buka doa, ya Allah, langit dah mula bergeraklah, awan dah mula bergeraklah. Belum pun sempat menghabiskan doa, hujan dah turun selebat-lebatnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan takjub Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa nak tahu, ya Allah Tuhanku, siapa dia yang betul tu Tuhan? Dialah yang menyebabkan doa tidak makbul, dan dia juga asbab pada makbul doa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Apa Allah kata kepada Nabi Allah Musa? Hai Musa, sallallahu alaihi wasallam, dia tu berdosa dengan aku, bukan dengan engkau. Tuhan ni, kalau mana kita tak cerita dosa kita ke orang, kita buat sorok, kita sembunyi, dia tak akan buat keluar dosa kita ke orang. Tu Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun. Tuan-tuan, faham tak? Na'udzubillahi min dzalik, kita asbab daripada ketidakberjayaan afiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ada sikit pengalaman. Saya mula-mula pakai kereta, Datsun Kana. Ingat Datsun Kana? Datsun hak kurih tu. Datsun Kana ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, walaupun dia kereta lama, kereta buruk, tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi jaga Tuhan. Maknanya tak pernah buat perangai lah. Alhamdulillah. Dan dalam kereta tu sangat bersih. Saya basuh, kotor saya basuh, dalam luar. Lepas pada tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah bagi rezeki, boleh beli kereta elok sikit. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Proton Iswara, himpun duit 700, dapatlah 10 bulan 7,000, boleh bayar muka. Cuma saya silap mengaji, tapi tak reti nak praktik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Zaman tu dia masih belum ada lagi ni, sallallahu perbankan Islam. Kaedah dia, kalau kita beli kereta macam tu, kita kena akad harga kedua. Kalau kita kira-kira tengok, kita bayar muka, lepas tu bayar bulan-bulan, harganya, contoh kita kata 80,000. Kalau kita bayar cash 65,000, contoh, angkat harga kedua 80,000. Sepatutnya macam tu. Tapi saya pening, saya nak angkat dekat salesman ke, ataupun saya nak angkat dengan bank. Akhirnya saya jadi perasaan ni, tak betul aku buat ni, tak macam mana aku buat ni. Akhirnya tuan-tuan, apa jadi?
Jadi dia telah celaru dengan ekonomi riba. Kita dah ada kait dengan ekonomi riba. Dan saya tak seronok lah. Betul Nabi kata, ad-dunya hulwatun khadirah, faman akhadhaha bi tibi nafsin burika laha. Dunia ni hulwah, manis, khadirah, cantik dipandang. Siapa yang ambil dunia bi tibi nafsin, dengan senang hati, burika laha, akan diberkati. Tapi kalau kita ambil pun dah celaru lah, tak seronok lah. Jadi ketika itu hilanglah keberkatan. Saya sejak umur 13, soalan Sayyidina Muhammad, saya dah ajak diri dengan asbab kami duduk di satu rumah sewa yang tuan rumah sewa tu kuat ibadat. Dia bangkit tahajud tak pernah tinggal setiap malam. Dia tarekat Syatariah, Haji Hashim nama dia. Dialah yang ajak saya tahajud ni, ajak kami duduk rumah ni tahajud. Waktu tu bangkit umur 13 suruh bangkit tahajud. Bangkit, dia bangkit mungkin 4 pagi, kita kena bangkit dengan dia juga. Sembahyang tahajud waktu tu ke depan ke tengah, ke depan ke tengah. Mengantuk budak. Dia tak apalah, dia orang tu ada kerti, kita tak kerti. Tapi masalah Sayyidina Muhammad, tapi dia lah asas. Akhirnya sejak pada itu saya tak pernah tinggal tahajud. Sampailah beli kereta tu. Bila beli kereta tu masalah Sayyidina Muhammad, itulah saya mula tinggal tahajud. Tinggal. Last kali Allah nak selamat saya tolak balik kereta tu, barulah tenang balik hati saya. Kereta buruk tak apa, tapi berkat. Tu bahayanya terlibat dengan ekonomi riba. Jadi maknanya bila kata wa may yattaqillah, bertakwa pada Allah, tak berani riba, tak berani. Janganlah cuba-cuba. Salah sinawat. Okey. Faedah taqwa, yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah bagi urusannya mudah. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi kita yakin insya-Allah presiden kita orang yang bertakwa. Sampai afiat duduk dalam senarai 10, dalam senarai yang diiktiraf oleh peringkat antarabangsa. Salam dan Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, subhanallah, salam Sayyidina Muhammad. Maka tujuan kita berniaga ialah kita nak membangunkan ekonomi ummah. Ummah tu ummah apa? Ummah Islam. Contoh, kita dah ada duit. Bila dah duit, masalah Sayyidina Muhammad, kita duduk di pelbagai tempat. Orang ni duduk taman ni, orang ni duduk kampung ni. Masalah Sayyidina Muhammad, perhati yang pertama sekali anak yatim. Anak yatim kita tengok pertama sekali. Anak yatim ni sebab penting, melembutkan hati kita. Sebab dia menega ni mengeraskan hati. Macam orang tu mengaji ilmu fiqh. Fiqh ni mengeraskan hati. Baik ibadat tak apa, masuk bab muamalat. Muamalat ni bab nak menega. Nega, saham, sewa, apa semua. Dia mula bergaul dengan orang. Bergaul dengan orang ni mengeraskan hati. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu guru bila mana dia nak mengajar fiqh, dia kemat dengan tasawuf, bagi lembut balik. Mengajar fiqh kemat dengan tauhid, lembut balik. Salah Sayyidina Muhammad. Nega ni dia keras hati sebab dunia. Salah Sayyidina Muhammad. Kita bergaul dengan dunia, otak kita menega dunia. Salah Sayyidina Muhammad. Cara nak lembutkan hati yang pertama sekali anak yatim. Anak yatim ni masalah siapa, tak kiralah ada anak yatim dalam kampung ke, dalam qaryah ke, dalam taman ke, ataupun rumah anak yatim ke. Lebih-lebih lagi kita boleh terus direct dengan anak yatim. Jumpa dia masalah Sayyidina Muhammad, sapu kepala belakang, apa ni, daripada sapu kepala dia daripada belakang ke bawah ni. Jadi melembutkan hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rumah saya dia ustazah dan mengajak sekolah rendah ala Sayyidina Muhammad.
Waktu tu kami berpindah ke Sik. Waktu rehat, ramai budak-budak yang tak keluar rehat, yang tak keluar pergi makan di kantin. Sallallahu alaihi wasallam. Berlari tak pergi kantin. Ustazah panggil. Siapa tak pergi kantin? Tak ada adik Ustazah. Budak-budak ikhlas abang. Tak ada adik Ustazah. Tak ada adik. Kenapa tak ada adik? Tak bagi adik. Ayah tak ada dah Ustazah. Matilah. Matilah Ustazah. Rupanya anak yatim, anak yatim, anak yatim, anak yatim. Allah kesiannya. Satu kata Ustazah, setiap rehat main jumpa Ustazah. Jadi setiap rehat kat mai. Budak-budak ni lepas sunat pindah pakat mai. Keliling Ustazah sebab sedih Ustazah nak pindah. Ustazah dah bagi pandangan kat guru, kat GB, guru besar. Cikgu macam mana cikgu kita buat tabur anak yatim. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dapatlah diwujudkan tabur anak yatim dalam bulan Ramadan. Nak raya, nak bagilah sumbangan pada anak yatim. Naiklah seorang atas pentas, seorang. Lah apa jadi? Guru besar menangis. Jangan anak yatim dia melembutkan hati. Dia rasa macam kita tak tahu. Dia lalu bagi-bagi lain, guru besar menangis atas pentas. Tu anak yatim melembutkan hati. Itu satu. Yang kedua, asnaf orang miskin. Dia jangan baca orang, baca kita. Sebab orang miskin ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di mana mulia dia, bang? Sebab mereka masuk syurga bersama Rasulullah. Kita hak mati sebagai orang kaya ni, angkat tangan siapa orang kaya. Kita yang kalau kita kaya ala sayyidina Muhammad, kita masuk syurga 500 tahun belakang daripada orang miskin. Dia masuk syurga dulu daripada kita. Jadi subhanallah, Allahumma sayyidina Muhammad. Bahkan Nabi minta, Allahumma ahyini miskinan wa amisni miskinan wahsyurni ma'al masakin. Inilah Tuhanku, sayyidina Muhammad, jadikan aku orang miskin. Hidupkan aku sebagai seorang miskin. Matikan aku sebagai seorang miskin. Maknanya kita dah ada list asnaf. Hak kita sendiri. Sayyidina Muhammad. Berarti jadi dah hanilah projek-projek untuk memangkin kebangkitan ekonomi kita. Tuan-tuan, Sayyidina Muhammad kena bawa duit cash. Ini orang ada duit ni. Kena ada duit cash dalam poket paling kurang 1,000. Hani habuan bagi. Kadang-kadang kita jumpa Sayyidina Muhammad, terlebih lagi adik-beradik kita. Adik kita ke abang kita yang melarat, tu kena utamakan dulu Sayyidina Muhammad. Kalau kita dah selajaklah kaya, adik kita rumah tak ada lagi, cari rumah kat dia, bayar muka 30,000, belum apa bayar. Jadi sebenarnya tak ada orang yang sedekah miskin. Orang yang sedekah semua akan kaya. Kemudian Sayyidina Muhammad, jadi ini peruntukan mestilah. Dan kebanyakan orang yang macam tu, dia mati dalam bulan Ramadan dan dia mati mulia. Ada satu orang di tempat kami, orang kaya ni, orang kaya tapi orang kampung. Orang kampung ni kalau banyak kebun getah, banyak relung bendang, kaya. Walaupun kereta tak ada, naik motor ya, kaya. Banyak orang yang kalau lepas perlu duit, dia pergi kat dia. Dia kata, pergi dapat. Satu hari tok guru saya, Pak Tikrah, dia nak masalah senam, dia nak membesarkan surau. So pelajar dah melimpah. Orang kata, Pak Tih, pernah Pak Tih kena pergi minta kat haji tu. Pak Tih pun pergi asak lepas asak. Sampai di rumah dia, Pak Tih masuk, sampaikan hasrat. Dia kata, Allah Pak Tih, baru je bagi kat orang tadi. Mana duit ada simpan, dia masih simpan. Hamba orang mai, dia nak bagi. Allah Pak Tih. Tapi tak apa Pak Tih, nanti Sat. Dia masuk dalam rumah Sayyidina Muhammad, dia buat keluar segenggam
dalam sapu tangan. Patih, balik ni dulu. Soalan sinema. Balik, patih balik. Segenggam mah tu, saya ingat dalam 25,000. Mana kalau orang minta tak boleh kena bagi. Sebab Nabi kata, lisa'ili haqqun wa in ja'a ala farasin. Kalau dia minta, dia ada hak lah, mana kita kena bagilah. Sekalipun dia mai berkenderaankan kuda. Kuda mana apa? Kenderaan mewah. Nanti dia mau rumah kita, masalah Sayyidina Muhammad, BM 7 series, hak baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada sanggit tak? Sanggit. Ish, apa ni? Tuan-tuan, jangan duk kata apa. Bagi. Hak lah. Bila dia minta, kena bagilah. No? Tak keluar bank. Tengok, Assalamualaikum. Zakat pakcik. Ataupun hak jual bam tu. Jual bam. Di SP banyak. Di share-share kan. Mereka tu skrip mereka sama. Dia hafal tu. Semua sama ya. Soalan Sayyidina Ahmad. Kita bagilah hak ke ni. Soalan Sayyidina Ahmad. Jumpa lagi hak macam dengan dia juga. Bagi lagi. Jangan kata, "Hei, sama dengan hak tadi sama ke?" Jangan. Wa amma sa'ila fala tanhar. Orang yang minta jangan herdik, jangan kata apa. Dia menyekat rezeki kita. Pasal apa? Allah yang minta tu. Dia nak uji kita, tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni kalau minta orang kaya pun kita bagi. Tak boleh bagi ke sedekah orang kaya? Miskin ke, kaya ke, kapiak ke, Islam ke, kucing ke, burung ke, semua kira sedekah. Kadang-kadang kita dah makan ni hak gaji sebulan, hak pendapatan sebulan 30,000 ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Makan. Tiba-tiba kucing, buah meja. Ish, kucing ni. Sepak kucing pula. Dia minta tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Kepak sikit ikan bagi kat dia. Kita ambil ikan baru. Semua yang minta ni ialah ayalullah. Semua keluarga Allah. Subhanallah. Jadi murnikan hati. Pagi-pagi, tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad beli nasi lemak. Beli roti canai. Ni luak pada Ramadan esok. Masalah Sayyidina, jangan belilah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila tuan-tuan nak bayar, tuan tengok ada tak siapa-siapa tuan bak kenuri. Ujung tu. Hak tu saya bayar. Simple lah. Ataupun soalan Sayyidina Muhammad, kawan saya, dia suka cari hak dia nak bayar ni hak bukan Islam. Apek ke? Bila dia bayar, lagi apek tu nak bayar, soalan Sayyidina Muhammad, tuan kedai kata, itu tadi ada haji dah bayar. Agak-agak pasal apa dia bayar kat apek tu? Dengan harapan insya-Allah mudah-mudahan dia masuk Islam. Moga-moga dia masuk Islam. Mana tahu dengan sedekah kita tu haji mana? Haji ni mana ada orang lain? Orang Islam je lah. Moga-moga dia berantulah jiwa dan walau tak ada Islam. Maknanya begitu. Contoh beli barang RM4 RM5, bagi duit RM5, nanti duk tunggu RM5 tu. Tunggu juga. Salah semua. Tuan-tuan, 5 kupang kita kata, saya tak ambil, sedekah. Tuhan balas bawah RM5. Sebab man ja'a bil hasanati falahu bi asyri amsalha. Siapa bagi 1, Allah balas 10. Orang berniaga sangat perlu tu. Tapi cara perniagaan cara perniagaan kapitalis, soalan saya RM90 99 sen. Tuan-tuan, no? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya RM90 99 sen berarti apa? 90 RM1 lah. Tuan-tuan, dia ambil lah. Kita bagi masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia otak dia macam lain, tak macam kita.
Seduit pun dia kata kalau 10, kalau 100 kali seduit. Dia kata orang berniaga kena kira macam tu. Tu salah. Segi audit betul, tapi segi nak tambah pendapatan tak betul. Salah Sayyidina Muhammad. Mana sedekah kena banyak, sedekah kena gila-gila. Salah Sayyidina. Otak ni tak fikir nak sedekah lah, menyebabkan kita diredai oleh Tuhan. Dalam hadis Nabi kata, as-sadaqatu tudfi'u ghadab ar-rahman. Sedekah itu menghapus kemurkaan Tuhan yang bernama Rahman. Kalau nak keredaan Allah, tak mau kemurkaan Allah, sedekah. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, begitu. Yang kedua, yang ketiga, yang sesuai saya nak pesan satu. Tuan-tuan meninggal ni kalau boleh jangan berhutang. Jangan berhutang. Jangan berhutang maknanya mula pada modal yang ada. Kalau modal banyak tu, mula banyak tu. Modal banyak, banyak sikit. Soalan Sayyidina Muhammad. Berhutang ni, soalan Sayyidina Muhammad, takut kita tak lepas. Sebab hutang Nabi minta lindung. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nabi minta soalan Sayyidina Muhammad lindung daripada ghalabatid dain, kita dikambui oleh hutang. Itulah cara psikologis, cara perniagaan kapitalis. Nah, bahkan bank dia tawarkan nak tak 1 juta. Kita menega, jadi kita dapat kelayakan untuk dibiayai oleh bank 1 juta. Nak tak 1 juta? Soalan sinuman. Kita nampak macam okey ni, dapat kilang. Boleh bina kilang ni, kita pun nampak. Tuan-tuan, bila hutang kita tak kaya. Betul tak? Kita duk kira bayar hutang, kita duk kira bayar hutang. Tak kaya. Jadi kita akan kaya kalau kita sifar hutang. Ada orang berniaga macam ni. Dia berniaga, soalan sinar. Dapat pendapatan, dapat pulangan. Dia boleh nak bayar cash kat kawan tu. Tapi dia kata hak ni kita tak bayar lagi. Kita bayar separuh sudah. Kita nak rolling duit ni. Betul tak? Tuan-tuan, ni segi otak. Tuan-tuan, kita akan dimurahkan rezeki kalau kita bagi orang tu seronok. Dalam hidup lagi orang seronok ya. Kalau kita bayar cash ada. Salah. Dia pun seronok. Bila seronok, jadi di satu sudut yang lain kita akan dapat pulangan yang berganda. Mai. Jadi begitu. Jadi usahakan kalau boleh kita tak berhutang. Kalau boleh, soalan senama untuk kita betul-betul kaya, insya-Allah. Last sekali saya nak bagi doa murah rezeki. Tapi hak ni tak boleh tuan-tuan tak boleh tulis, tuan-tuan kena hafal. Kalau tulis tak boleh, kalau rekod pun tak boleh. Dia kena hafal. Okey, tak apalah tuan-tuan rakam, tapi tu kena hafal. Ikut saya nah. Doa ni doa murah rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Karimil aba wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Karimil aba wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Karimil aba wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Karimil aba wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Karimil aba wal ummahat.
Dia 4 kali berhenti. Allahumma sekali, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sekali, karimil aba sekali, wal ummahat sekali. 4 kali berhenti. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Kata sekali nak dengar. Bismillah. Allahumma berhenti. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Saya jazahkan amalan murah rezeki ni pada semua, insya-Allah. Baca selepas subuh 10 kali, baca selepas asar 10 kali. Lepas tu jadi amalan 40 hari turut-turut. Kalau tuan-tuan tinggal sehari, kena mula lagi sekali. Faham tak? Dia semua 40 hari, tak boleh tinggal. Straight 40 hari. Jangan tinggal walaupun satu hari, kena mula balik. Okey. Lepas tu nak bagi doa kaya. Siapa nak doa kaya? Kaya pun nak lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaya minta lagi kaya. Saya baru ni saya ke Mekah buat haji, buat umrah. Saya rasa sangat tersentuh. Satu orang Maulid Mekah ni, sahabat kita di Mekah ni, dia kata, "Ustaz, jom kita pergi satu masjid di Mekah ni, nombor 2 paling besar selepas Masjidil Haram." Pilah ikut dia. Sampai di situ maghrib. Masjid tu dipunyai oleh satu orang namanya Syekh Sulaiman Ar-Rajhi, iaitu pengasas Bank Ar-Rajhi. Dia dah umur 80 tahun dah, tapi masih kuat. Dia termasuk dalam senarai 10 orang yang paling kaya dalam dunia. Orang Islam seorang-seorang dia. Tapi hari ni dia tak masuk senarai lah, sebab harta dia semua dibagi ke anak-anak lah. Tapi kaya lagi. Dalam dunia dia ada puluhan masjid satu dunia. Buat masjid. Salah Sayyidina Muhammad. Dan keliling masjid tu hotel 5 bintang semua. Tapi semalam 100 ya. Dia jadikan hotel tu hotel wakaf untuk orang yang mai buat ibadat. Tu kalau kaya. No? Kita ni kaya tak mana pun, ada makan nasi 5 pinggan. Seminggan sikit lah. Cuma masalah Sayyidina Muhammad, kenapa saya? Sebab kita tak nampak akhirat. Dia kaya ni, kaya di akhirat esok. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sampai di masjid tu subhanallah, hati rasa lembut, ya Allah. Sebab dia benar-benar kaya dan dia support musim haji pada orang-orang miskin-miskin pergi Mekah ni. Salah Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Tu mana kalau kita kaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi amalan ni tuan-tuan kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainal kautsar 1000 kali. Jangan baca inna a'tainal kautsar saja, dah habislah. Jadi baca surah Kautsar tu sampai habis. Baca 1000 kali. 1000 kali ni tuan-tuan duduk, jangan bangkit sampai habis. 2 jam setengah. Salah sebab. Siapa yang amai Bismillahirrahmanirrahim surah Kautsar ni 1000 kali, dia kaya. Ustaz kena baca hari-hari. Sekali tu ya. Baca sekali tu, lepas tu tunggu kaya. Allahu Akbar. Jadi orang yang saya bagi ni kaya dah. Dan kaya dah yang saya bagi ni, yang amai kaya dah insya-Allah. Jadi masalah saya cuma ikut trend lah, kadang-kadang dia kaya awal, kadang dia lambat baru kaya. Jadi masalah Sayyidina Ahmad. Tapi kalau Tuhan bagi ni duit mencayak. Duit mencayak. Duit ni duit ni masalah Sayyidina Muhammad tak ada erti lah. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad kira nak bagi insya-Allah. Jadi saya jazakan amalan tu dia amal boleh semua insya-Allah. Jadi kata qabilna, kami terima ijazah. Jadi masalah Sayyidina Muhammad hal ni penting untuk sampai ke puncak.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi esok ni bukan zakat afiat boleh menaja orang pergi umrah, kita boleh taja orang pergi umrah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. No, adik-beradik kita ramai lagi tak pergi umrah. Hari nak buat adik kau pergi umrah, nak bawa dia dulu, nanti bawa suami dia pula. Contoh, dah kaya dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya umat Islam kena kaya sebab kita nak bangkitkan ekonomi umat kita. Jadi tapi macam tu, dia kena ikut agama. Kalau tak ikut agama, jadi kita tak maju. Terakhir sekali, tip hari Jumaat tuan-tuan bagi duit yang paling besar sekali. Kalau dalam dompet hari tu ada 50 tabung masjid. Kalau hari tu ada 100 bagi di tabung masjid. Tapi selalu dia nak uji, hari Jumaat masuk 100. Alamak, ni masuk 100 pula ni. Memang nak bagi tak bagi. Buat 40 Jumaat. Banyaklah yang saya bagi amalan ni dah kaya. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah moga-moga semua ni kaya. Amin ya Rabb. Termasuk hadan Allah ni yang amai kaya belaka. Salah Sayyidina insya-Allah. Jadi saya ingat tu saja beberapa perkara yang saya ingat untuk menjadi panduan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bagi Allah bagi kita jadi orang yang sangat pemurah. Salah Sayyidina Muhammad. Orang pemurah ni kalau orang hutang dia tak ambil semua. Orang hutang 100 dia ambil 95. Kalau dia bagi hutang orang, salah Sayyidina, orang hutang 100. Orang hutang 100 dia ambil 95. Jadi kalau dia hutang orang, dia bayar lebih. Jadi dia panggil qardul hasan dia panggil. Kalau kita hutang orang, kita bayar lebih. Kalau hutang kita ambil tak sampai, kita ambil bukan semua. Itu pun murahkan rezeki juga. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala bagi kejayaan pada kita semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Lagi satu lupa. Bangkit awal sebelum subuh. Sebelum subuh ni paling kurang hari tu kita bangkit lewat. Tapi kita sempat menghabiskan subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Jadi kalau kita dah boleh sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang witir, itu terlebih baik. Dan orang yang jaga tahajud dia tak akan jatuh selama-lama insya-Allah. Sebab ada dijamin oleh Tuhan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah pada waktu malam, fatahajjad bihi, bangkit tahajud pada waktu malam. Nafilatan laka, bukan wajib kat hang, tapi sukarela hang buat. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sallallahu alaihi Muhammad, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan engkau di makam yang terpuji. Kalau kita naik, kita tak akan jatuh insya-Allah. Jadi jaga tahajud, jangan tinggal insya-Allah. Jadi saya ingat tu saja. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kemudahan pada kita semua termasuk saya untuk pakat jadi hamba Allah yang terbaik pada sisi dia insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi rezeki kita rezeki yang berkat. Mudah-mudahan Allah bagi pada kita rezeki yang murah. Mudah-mudahan Allah bagi kita semua jadi orang pemurah. Syarat untuk jadi wali, dia mesti pemurah. Kalau syarat untuk seorang tu jadi hamba dekat dengan Allah, mesti pemurah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mudah-mudahan Allah padamkan kemurkaannya pada kita dengan sebab sedekah-sedekah kita insya-Allah. Mudah-mudahan kita layak masuk syurga dengan sebab telah banyak kita buat pelaburan. Kita hantar sedekah infak kita ke negeri akhirat untuk kita membeli Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mahligai-mahligai indah di sana. Mudah-mudahan telah kita persiapkan untuk beli bidang-bidang tanah dalam syurga esok. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka